اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam Syaitanir Rajim. Muqaddimah Surah Ibrahim. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 52 ayat. Dinamakan Surah Ibrahim perihal Nabi Allah Ibrahim kerana peristiwa mengenainya ada disebutkan bermula ayat 35. Intisari kandungannya menjelaskan dua perkara yang besar, soal tauhid dan soal nikmat Allah yang tidak terhitung, yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada sekalian makhluknya. Pada mulanya diterangkan bahawa tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran yang diturunkan kepadanya ialah untuk memimpin dan mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur, syirik dan kejahilan kepada cahaya iman, tauhid dan ilmu pengetahuan, iaitu jalan Allah yang diredainya dan membawa keselamatan. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan misal perbandingan di antara iman dan kufur. Bandingan kalimah iman dan tauhid adalah ibarat sebatang
pohon yang baik, yang tegak berdiri dengan gagahnya, pangkalnya bertunjang di bumi dan pucuknya menjulang ke langit. Ia sentiasa mengeluarkan buah yang lazat dengan izin Allah. Demikian halnya orang yang beriman, yang tetap teguh imannya dan tidak putus-putus amal kebajikannya, akan mencapai kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bandingan kalimah kufur dan syirik pula adalah ibarat sebatang pohon yang tidak berguna, yang terbongkas akar-akarnya dan tidak bertapak untuk tegak hidup. Demikian halnya orang kafir, tidak mempunyai tapak pendirian yang menjamin keselamatannya. Dan sebahagian pohon yang tidak berguna itu tidak mengeluarkan melainkan buah yang pahit. Maka demikian amal perbuatan orang kafir tidak mendatangkan sebarang faedah kepadanya pada hari akhirat kelak. Surah Ibrahim ini diakhiri dengan menegaskan hakikat tauhid yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan berbagai-bagai cara supaya orang-orang yang mempunyai akal fikiran beringat dan insaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa wailul lil kafirin min adabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Ra. Ini ialah kitab Al-Quran. Kami turunkan dia kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka, ke jalan Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Terpuji. Allah jua yang memiliki segala yang ada di langit serta yang ada di bumi, dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Al-Quran dari azab yang amat berat yang akan menimpa mereka kelak. Orang-orang yang mengutamakan dunia lebih daripada akhirat dan menghalangi manusia dari jalan agama Allah serta menghendaki jalan itu menjadi bengkok terpesong. Mereka itulah orang-orang yang terjerumus ke dalam kesesatan yang jauh terpesongnya. Dan kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, juga memberi hidayah petunjuk pada siapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya, dan dialah jua yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, surah yang kita bacakan pada malam ini merupakan surah yang ke-14 selepas surah Ar-Ra'd pada juzuk yang ke-13. Surah ini dinamakan sebagai surah Makkiyah, yakni yang diturunkan di Mekah atau yang diturunkan sebelum hijrah. Mengandungi 52 ayat. Dinamakan surah Ibrahim kerana padanya ada kisah Nabi Allah Ibrahim AS yang merupakan bapa kepada sekalian para Nabi AS, yang berkait dengan kehidupan baginda di Mekah dan hubungan Nabi Allah Ibrahim dengan orang Arab dan hubungannya dengan anaknya Ismail AS.
Dan sesungguhnya Ibrahim dan Ismail, mereka berdualah alaihimassalam yang membina Baitullahil Haram. Dan mereka berdualah yang berdoa kepada Allah supaya senantiasa diberikan hidayah. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah supaya dijauhi anak-anak keturunannya daripada penyembahan berhala. Dan supaya Allah Ta'ala mengurniakan rezeki kepada isterinya, yakni Hajar, dan anaknya Ismail yang ditinggalkan oleh baginda di kota Makkah Al-Mukarramah dengan pelbagai buah-buahan ataupun kemewahan. Dan Nabi Allah Ibrahim juga berdoa supaya zuriat keturunannya ialah yang senantiasa menjaga solat. Sebagaimana terkandung dalam ayat yang kita bakal bacakan nanti, iaitu bermula ayat 35 sehingga ayat 41. Kerana itu dinamakan dengan surah Ibrahim. Ada cerita Nabi Allah Ibrahim, ada doa Nabi Allah Ibrahim, dan ada peristiwa penting, yakni pembinaan Kaabah yang merupakan kiblat kepada seluruh umat Islam sehingga hari kiamat. Dan kalau sebelum ini kita membaca surah Ar-Ra'd yang mengandungi 43 ayat, kali ini surah Ibrahim yang mengandungi 52 ayat. Surah ini dia ada kesinambungannya, ataupun orang Arab sebut imtidad. Imtidadun, dia ada kesinambungan daripada surah sebelum ini. Kalau surah sebelum ini menceritakan secara umum terhadap Al-Quran, maka surah Ibrahim menceritakan secara lebih detail, lebih terperinci. Dan kedua-dua surah ini menceritakan persamaannya ialah bahawa mukjizat seseorang Nabi dan Rasul itu tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Bagi menunjukkan mukjizat bukanlah para Nabi bebas untuk mendatangkan mukjizat sebagaimana yang dikehendaki oleh kaum mereka. Kalau kaum mereka nak macam ni, nak macam tu, lalu para Nabi bawa macam kaum dia nak, jawapannya tidak. Ia berdasarkan keizinan Allah. Supaya semua mengetahui bahawa di sebalik apa pun perkara ajaib yang berlaku, ia adalah keizinan Allah. Dia ada sultan Allah, yakni kekuasaan Allah Ta'ala. Dan kedua-dua surah ini yang mempunyai persamaannya ialah menyebut dan menceritakan tentang kejadian alam, yang menjadi salah satu tanda-tanda ataupun ayat-ayat ma'rifatullah. Sebagaimana kita sebut dalam kuliah subuh kita pada pagi tadi, bahawa ma'rifatullah diperoleh dengan dua cara. Yang pertama melalui ayat Al-Quran, yang kedua melalui ayat-ayat penciptaan Allah, yakni segala makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung ganang, sungai dan laut, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang-binatang ternakan dan juga lain-lainnya. Semuanya ini ialah ayat-ayat kebesaran Allah bagi menandakan seorang itu mengenali Allah, yang disebut sebagai ilmu makrifat. Tiada ataupun para ulama mengkategorikannya dengan wahyu yang tertutup dengan wahyu yang terbuka. Adapun wahyu yang tertutup yakni ayat-ayat Allah dan Al-Quran. Adapun wahyu yang terbuka ialah segala penciptaan Allah Ta'ala ini. Langit, bumi, ini wahyu terbuka. Maknanya bila kita melihat, bila kita merenung, bila kita tadabbur, kita akan melihat tentang keesaan Allah, kekuasaan Allah, Maha Suci Allah yang menciptakan segala-galanya. Yang menyalahi sekutu yang disembah, yang tidak mencipta apa-apa. Sekutu yang mereka sembah, patung berhala yang mereka adakan, yang mereka jadikan Tuhan, tidak mencipta walaupun seekor nyamuk, walaupun seekor lalat. Apatah lagi alam yang luas ini, langit dan bumi tanpa tiang, yang dilihat oleh kita, yang mampu dilihat oleh kita. Dan kedua surah ini di antara persamaannya menceritakan tentang kebangkitan semula dan memberi perumpamaan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau surah Ar-Ra'd menceritakan perbandingan dengan buih. Buih dianggap sebagai perkara batil yang akan hilang, walau banyak, walau berada pada permukaan dan berada pada atas sekali. Maka yang kekal tetap yang tulen, yang asli. Maka dalam surah Ibrahim, perbandingan hak dan batil ini dengan gambaran pokok. Pokok yang subur, yang kuat akarnya, yang menjulang segala ranting-rantingnya ke langit, yang mengeluarkan buah-buah yang baik. Dengan kekufuran yang akarnya rosak, yang ranting-rantingnya rapuh, mengeluarkan buah yang pahit. Maka ini similarity ataupun kita katakan persamaan
antara kedua-dua surah ini. Dan surah ini juga menceritakan tentang baik surah Ar-Ra'd atau surah Ibrahim yang kita akan baca dan tafsirkan pada malam ini juga menceritakan tentang tipu daya orang kafir. Oh, segala makar, segala yang disebut muamarah ataupun konspirasi dan segala perancangan-perancangan jahat mereka semuanya berkesudahan dengan akibat yang buruk dan gagal. Dan Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman supaya menghadapi segala konspirasi ini dengan menyerah diri pada Allah. Apapun konspirasi orang kafir yang mereka lakukan sepanjang zaman, dalam Islam cara kita menghadapi tawakal pada Allah. Kalau pada zaman kita, Islam dilabel dengan pengganas, Islam dilabel dengan teroris, dilabel dengan tidak mahukan pembangunan, dilabel dengan takhalluf atau disebut fundamental, ke belakang dan lain-lain. Maka bagaimana kita nak menghadapi segala bentuk makar ini atau segala konspirasi ini dengan menyerahkan diri kepada Allah. Kerana ia agama Allah, dia kekal, kukuh, bertakwa atas muka bumi Allah ini yang Allah Ta'ala menjanjikan kesudahannya milik orang bertakwa. Kalau kita lihat secara umum, surah ini mengandungi 10 perkara penting ataupun 10 usul penting. Sebagaimana kita mukadimahkan setiap surah yang kita bacakan sebelum ini. Yang pertama surah Ibrahim ini, yang intipati keseluruhan daripada ayat 1 sehingga ayat 52. Surah ini pertama mengisbatkan, menegaskan usul-usul akidah atau disebut usulul akidah. Sama ada beriman pada Allah, pada Rasul, pada hari kebangkitan, pada pembalasan dan juga penegasan tentang tauhid. Dan memperkenalkan at-ta'rif bil ilahil haq, memperkenalkan Tuhan yang sebenar, pencipta langit dan bumi. Dan menerangkan apakah matlamat penurunan Al-Quranul Karim, iaitu mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan kepada satu cahaya. Dan menceritakan tentang bagaimana persamaan semua tugas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dalam dakwah mereka, mereka punya persamaan, iaitu mereka menyeru ke arah i'tiqad dan ataupun akidah dan menyeru kepada fadail, yakni akhlak dan penyembahan kepada Allah dan menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Ini kandungan yang pertama. Yang kedua kata ulama, surah yang kita bacakan ini yang surah Ibrahim, dia ada di dalamnya al-wa'du wal-wa'id. Al-wa'du wal-wa'id maksudnya celaan kepada orang kafir. Dalam surah ini Allah mencela orang kafir dan memberi amaran yang keras ke atas kekufuran mereka dan mengancam mereka dengan azab yang tidak terperi sakitnya, yang dahsyat, dan menjanjikan kepada orang beriman di atas perbuatan-perbuatan mereka yang baik, yang solehah itu dengan syurga-syurga. Dan yang ketiga, surah ini menceritakan tentang setiap Nabi dan Rasul itu diutuskan mengikut bahasa kaum mereka. Semua Nabi dan Rasul diutuskan mengikut bilughati aqwamihim litashilil bayani wat tafahum. Semua Nabi-Nabi bila diutuskan pada kaum yang lidah para Rasul itu bercakap bahasa itu. Nabi Allah Ibrahim, kaumnya bercakap sama dengan Nabi Allah Ibrahim bercakap. Nabi Allah Lut demikian juga. Nabi Allah Saleh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demikian juga. Jadi tidak ada sebab untuk mengingkari kenapa Nabi itu bercakap bahasa Arab. Kerana semua para Nabi bila permulaan mereka diturunkan, mereka akan bercakap bertutur bahasa kaum yang pertama mereka akan dakwah. Ini para Nabi untuk memudahkan kepahaman. Kemudian yang keempat, surah ini kandungan surah Ibrahim hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasliyatul Rasul bibayan ma hadasa lirrusulis sabiqin ma'a aqwabihim. Surah ini ialah hiburan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan apa yang sudah berlaku kepada rasul-rasul yang sebelum ini diutuskan dengan kaum masing-masing. Supaya Nabi tidak rasa sedih dengan penolakan kaumnya. Kerana Allah Ta'ala ceritakan tentang kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan orang-orang selepas mereka. Bagaimana mereka juga mendustakan Nabi dan Rasul, mempermain-mainkan, memperolokkan, menuduhnya bodoh, menuduhnya gila, menuduhnya dengan pelbagai tuduhan. Sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam dituduh gila, dituduh ahli sihir, dituduh pembohong dan sebagainya. Dan Allah menceritakan setiap kaum
yang telah mendustakan nabi-nabi dan rasul mereka sudah pun dibinasakan. Itu dalam surah Ibrahim, hiburan kepada Nabi SAW. Nabi baginda bukan orang pertama yang menanggung musibah dakwah atau tribulasi dakwah atau mihnah dakwah, yang ujian dakwah. Nabi-nabi yang terdahulu juga demikian, dan kesudahannya Allah beri kemenangan kepada para nabi tersebut dan mengalahkan setiap pada pendusta dan orang-orang yang memperolokkan, yang mempermainkan nabi-nabi mereka alaihissalatu wassalam. Yang kelima, surah ini menceritakan tentang antara kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu ialah menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana dakwahnya kepada kaumnya, bagaimana seruan kepada kaumnya untuk menyembah Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala nak beritahu, wahai Muhammad, ini cara Musa berdakwah. Dan ini bagaimana cara Musa menghadapi kaumnya. Ya, tuan-tuan sekalian, bila kita berdakwah, perasaan kita macam habis modal, tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak buat macam mana. Itu akan berlaku pada kita. Setiap kali kita nak buat islah, pembaikan masyarakat. Setiap kali kita nak bimbing masyarakat. Hatta kalau kita mak ayah yang sentiasa didik anak-anak, kadang-kadang kita tak tahu cara mana dah. Saya nak cakap macam mana lagi? Saya nak buat macam mana lagi? Maka menceritakan bagaimana perjalanan dakwah Nabi Musa. Bagaimana muhawarah. Muhawarah, ini dialog. Nabi Musa dengan kaum. Kadang-kadang bila kita mempelajari dialog orang lain, kita mencontohi dialog itu. Dan melihat bagaimana cara dia menjawab untuk kita balas kembali. Ataupun untuk sekadar membiarkan kerana jawapan itu, ataupun setiap jawapan kaum tadi bukanlah jawapan, tapi lebih persendaan. Ya, kadang-kadang sebaik-baik jawapan itu diam. Kadang-kadang membalasnya. Bergantung bagaimana cara dialog tersebut. Yang keenam, menceritakan doa-doa Nabi Allah Ibrahim. Dalam surah Ibrahim ini ada sejumlah doa Nabi Allah Ibrahim yang patut diamalkan juga oleh kita. Kerana doa ini disebut doa ma'thur dan doa mustajab. Dan telah terbukti kemustajabannya sebagaimana diucapkan oleh Ibrahim AS. Selepas doa ini diungkapkan selepas pembinaan Kaabah untuk penduduk Mekah. Nabi Allah Ibrahim mendoakan keamanan, mendoakan rezeki, yakni kemewahan, dan mendoakan hati-hati manusia berpaut cinta kepada Mekah. Sehingga hari ini kita katakan kecintaan orang beriman kepada Mekah tidak pernah pudar. Walaupun kita sebut pandemik ke, sebut macam-macam masalah, namun keinginan orang beriman untuk pergi ke Mekah, kerinduan mereka tidak pernah pudar. Ini ialah kemustajaban doa Nabi Allah Ibrahim. Kerana Nabi Allah Ibrahim berdoa supaya semua hati manusia cenderung pada Mekah. Cenderung. Akhirnya kita lihat bila hati ini dipenuhi dengan iman, dipenuhi dengan ketakwaan, dipenuhi keinsafan, tidak ada tempat yang kita ingin pergi melainkan Mekah. Dan kita ingin mati di sana. Bahkan tak ada orang bila mati di Mekah, mayatnya diambil balik. Bukan dikuburkan di sana, menunjukkan kecintaan pada tempat tersebut. Dan antara doa Nabi Allah Ibrahim juga ialah mendoakan supaya Allah menjauhinya dan menjauhi zuriat keturunannya daripada sebarang penyembahan berhala. Dan di antara kandungan doa Nabi Allah Ibrahim yang terkandung dalam surah ini ialah syukur Nabi Allah Ibrahim atas kurnia nikmat yang diberikan, terutamanya nikmat anak sesudah umur tua. Kita tahu kisah Nabi Allah Ibrahim, sesudah usianya 100 tahun lebih ataupun 120 tahun, barulah dikurniakan anak. Supaya kita mengetahui bahawa anak satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang kita disunatkan berdoa untuk mendapatkannya walaupun kita tak dapat. Doa untuk mendapatkannya. Sebagaimana kita belajar daripada sunnah para Nabi dan para Rasul. Mereka doa untuk mendapatkan anak, mendapatkan zuriat. Supaya kita tidak pernah berputus asa. Kerana kebaikan, kemuliaan anak-anak. Dan juga doa Nabi Allah Ibrahim supaya senantiasa beliau baginda mendapat taufik dan zuriatnya juga mendapat taufik untuk mendirikan solat, liiqamatis salah. Dan juga doa Nabi Allah Ibrahim keampunan untuknya dan kedua ibu bapanya dan juga sekalian orang beriman. Ini ketika mana belum lagi datang larangan mendoakan kepada ibu bapa yang kafir. Tetapi ia sunnah yang baik
Bila mana antara doa yang perlu kita ungkap dan ucapkan adalah doa keampunan untuk kita dan kepada kedua ibu bapa kita dan kepada orang beriman seluruhnya. Kerana siap doa kepada orang beriman, kita mendapat pahala setiap jumlah kepala umat Islam yang ada. Terutama kita doa pula orang Islam yang hidup dan mati. Maknanya pahala-pahala kita akan peroleh pada setiap kepala orang Islam hidup ataupun mati. Ini kelebihannya. Dan yang ketujuh, dalam kandungan surah ini, bayan mashhad min masyahidil hiwar bain ahli nar fi alamil akhirah. Allah menceritakan dialog penghuni neraka. Dan surah Ibrahim ini bermula ayat 19 hingga ayat 23 yang akan kita bacakan nanti. Dia ada hiwar. Allah tunjuk satu mashhad. Mashhad ni satu scenario atau satu scene, satu gambaran, satu maqta' dialog antara ahli neraka. Apa yang ahli neraka dialog sesama mereka? Ada dialog sesama mereka di hari akhirat. Yang ke-8, darbu li'amthal li kalimatil haqqi wal iman wa kalimatil batil wad dalal bis syajarati tayyibati was syajaratil khabithati. Allah beri perumpamaan kalimah yang benar, kalimah iman, dengan kalimah yang batil, kalimah yang sesat, dengan gambaran pokok yang baik dan pokok yang buruk. Pokok yang kukuh, binyah, kukuh gambarannya dan lazat buahnya. Dengan pokok yang rosak gambarannya dan pahit buahnya. Yang ke-9, dalam kandungan surah Ibrahim yang kita akan tafsir dan bacakan, at-tadhkir bi ahwal qiyamah wa tahdiduz zalimin wa bayanu alwani azabihi. Kalau kita baca daripada ayat 42 sehingga 52, Allah memberi suatu peringatan tentang bagaimana dahsyatnya huru-hara kiamat. Dan ancaman kepada orang yang zalim bila mana berlaku kiamat nanti. Dan menceritakan tentang warna-warni azab Allah Ta'ala pada mereka. Yang keperbagian azab terhadap orang-orang zalim pada hari kiamat kelak. Bagaimana Allah sentuh daripada ayat 42 sehingga ayat 52. Sebelum penutup. Ataupun penutup surah ini. Dan yang ke-10, bayanul hikmah min ta'khiril azab li yaumil qiyamah wa huwa ma khatamat bihi suratu, iaitu menjelaskan apakah hikmah Allah melambatkan menempuhkan azab pada hari kiamat kelak. Dan ini penutup kepada surah ini. Apakah hikmah Allah ta'azab orang kafir sekarang dengan neraka? Biar orang kafir yang menyembah lain pada Allah tu diberi neraka sekarang. Kenapa Tuhan tak berikan azab itu di dunia? Diberikan, ditangguhkan, takhir, ditangguhkan azab itu di hari akhirat kelak. Maka Allah menerangkan hikmahnya. Kebijaksanaan Allah Ta'ala di dalam menyusun setiap perjalanan hidup manusia. Baik, ini 10 kandungan surah Ibrahim yang kita akan bacakan bermula ayat 1 sehingga ayat 52. Dan pada malam ini kita mulakan ayat 1 hingga ayat keempat. Allah Ta'ala memulakan dengan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Menjadi kebiasaan Al-Quran bila dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah. Alif lam ra, qaf, yasin, alif lam mim ra, alif lam mim sad. Maka permulaan surah dengan huruf hijaiyah menerangkan tentang tabiat takwinul Quran, iaitu bagaimana penyusunan Al-Quran. Bahawa ia adalah huruf-huruf yang biasa disebut, dituturkan oleh orang-orang Arab. Dan ia adalah satu cabaran dalam menerangkan mukjizat Al-Quran. Oh, ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut alif lam ra, huruf alif, huruf lam, huruf ra, ini huruf yang biasa dituturkan oleh orang Arab. Dan yang biasa berada pada setiap kalimah-kalimah bahasa Arab yang dituturkan oleh mereka. Tapi lihat bagaimana ia disusun dan dibunyikan dengan begitu menarik, yang tak pernah orang Arab selama ini menggambarkan adanya bentuk susunan itu. Tak pernah digambarkan susunan itu. Yang mereka bercakap Arab siang malam pagi petang, memang asalah keaslian mereka ialah bangsa Arab, bertutur bahasa Arab Fusha. Namun susunan ini satu susunan yang menakjubkan. Ia sebagai satu mukaddimah kepada pemberitahuan tentang betapa Al-Quran ini mukjizat. Dengan satu kalimah saja kamu sudah gagal untuk mendatangi sepertinya.
Maka Allah mulakan dengan cabaran. Dan kalimah alif lam ra, ya cabaran Allah untuk mendatangkan Al-Quran seperti ini. Kemudian kata Allah, kitabun, ini adalah Al-Quran. Kata kitabun, yakni Al-Quran. Anzalnahu ilaika, kami turunkannya kepadamu wahai Muhammad. Apakah tujuan ghayah, matlamat ataupun hadaf penurunan Al-Quran? Allah sebut litukhrijan nasa, untuk engkau wahai Muhammad mengeluarkan manusia daripada zulumat, kegelapan-kegelapan. Baik, Allah Ta'ala menyebut kejahatan-kejahatan itu dengan banyak bentuk. Cahaya cuma satu, kegelapan tu banyak. Perkataan zulumat, ia adalah perkataan plural kepada zulmatun. Zulmah satu kegelapan, zulumat kegelapan-kegelapan. Kerana menunjukkan bahawa kekufuran ini punya kepelbagaian jenis sesat dia. Kepelbagaian jenis kekufurannya. Maka kesemuanya itulah gelap. Walau mereka namakan Buddha, Hindu, Kristian, Bahai, mereka namakan dengan apa pun nama yang ada, ia adalah sifat yang sama gelap. Ini semua kegelapan-kegelapan. Yang buat khurafat, yang buat bid'ah, ini semua dalam makna khurafat-khurafat. Maka Al-Quran mengeluarkan manusia. Dan tugas para Nabi, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan mereka daripada segala bentuk-bentuk kekufuran. Maka Rasulullah bila berdakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar berhadapan dengan kekufuran penyembahan berhala. Termasuklah kekufuran khurafat-khurafat orang-orang jahiliah. Dan termasuklah kesesatan ataupun kegelapan dari sudut muamalah mereka dengan isteri. Muamalah mereka dengan anak-anak perempuan mereka. Muamalah mereka dengan harta. Muamalah mereka dengan perniagaan mereka. Semuanya dalam kegelapan. Untuk menunjukkan kesesatan itu kepelbagaian. Bila seorang itu kufur, maka kesesatannya bukan sekadar dalam bab mereka menyembah berhala semata-mata. Itu pada perkara akidah, usul. Juga dalam bab muamalat, jual beli. Dengan riba, dengan penipuan, dengan gharar, dengan segala bentuk-bentuk perniagaan yang membawa kepada permusuhan dan perbalahan. Dan demikian juga muamalah dengan anak perempuan, muamalah dengan anak-anak kecil lelaki. Yang anak-anak kecil lelaki tidak diberikan harta pusaka. Yang anak-anak perempuan pula dijauhkan dari keluarga, dibunuh, dikeluarkan. Dan juga muamalah mereka dengan kabilah lain, masing-masing menganggap mereka paling mulia, sehingga menganggap kabilah lain hina, lalu mereka berperang atas nama Asabiyah dengan kabilah-kabilah lain ratusan tahun. Ini semua zulumat. Artinya kalau kita nak rawat kekufuran, bukan sekadar asas penyembahan berhala atau menyembah selain pada Allah. Tetapi ia juga melibatkan hal-hal yang lain. Maka inilah Al-Quran yang membebaskan mereka daripada semua bentuk kegelapan ini. Ilan nur, kepada satu cahaya. Dia tak sebut ilal anwar. Dia tak sebut litukhrijan nas minadh dhulumati ilal anwar. Mengeluarkan manusia daripada kegelapan pada cahaya-cahaya. Tidak, cahaya cuma satu. Islam. Cahaya cuma satu. Perintah Allah ini. Maka dirawat semua kegelapan kekufuran dengan cahaya Tuhan. Tapi Allah menyebut proses ini berlaku dengan izin Allah. Untuk menunjukkan hidayah itu ialah mutlak hak Allah Ta'ala. Kerana itu Allah menyebut biizni rabbihim, dengan izin Tuhanmu. Jadi disebut dengan izin Tuhanmu, kerja Nabi SAW. Tugas semua orang beriman ialah menyampaikan dakwah. Masalah terima atau tidak terima, maka ini bukan urusan kita. Dan kalau kita berfikir tentang terima atau tak terima, dia jadi beban pada kita, akhirnya kita akan gibat dan putus asa. Allah suruh kita menyampaikan. Umpama kita macam postman yang tak pernah putus asa menyampaikan surat-surat mengikut alamat-alamatnya. Tak kira surat apa pun, surat samang ke, surat bayar hutang ke, PTPTN ke, surat supaya amaran ke, kita cuma menyampaikan surat tadi. Bagaimana dia terima, ini nak bayar samang ke, tak nak bayar ke, ini nak bayar PTPTN ke, tak nak bayar, itu bukan urusan postman. Maka kerjanya beri surat. Maka setiap alamat dia sampai. Dan dia mengenali semua jalan dan semua rumah. Ini postman. Maka demikian para Nabi dan demikian orang beriman. Kita tuan-tuan sekalian menyampaikan apa yang Allah suruh kita sampaikan. Tapi persoalan hidayah ini bukan persoalan kita. Saya mengajar, saya ceramah. Masalah orang nak dengar, tak dengar, itu bukan kekuasaan saya.
Lasta alaihim bimusaitir. Saya tak mampu, seorang tu tak mampu menguasai orang. Akhirnya bila kita sampaikan, ada orang yang ikhlas, dia dengar, dia berubah, dia jadi baik. Dia mendapat ilmu yang banyak. Semuanya itu dengan izin Allah. Bukan kerja kita. Bukan kerana kita. Kita tak memberi hidayah pada orang. Tetapi yang memberi hidayah sebenarnya ialah Allah SWT. Sebab itu Allah menegaskan biizni rabbihim ila siratil aziz, kepada jalan Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha terpuji. Baik, kenapa disebut jalan perkasa ataupun jalan Tuhan yang maha perkasa, jalan yang Tuhan yang maha terpuji? Untuk memberitahu bahawa kalau mereka tak ikut jalan ini, ia tidak akan menjejaskan apa pun kepada Allah. Allah Ta'ala tetap mulia. Allah Ta'ala tetap berkuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap terpuji dengan segala sifat-sifatnya yang mulia. Bila Allah menyebut perkataan aziz, Allah ini tak boleh dikalahkan. Dan Allah ini hamid, sentiasa terpuji. Kalau seluruh manusia tak mau beriman pun, dia tak akan menjejaskan kepujian Allah. Dia tak akan menjejaskan kekuasaan Allah. Kerana hidayah tiada beri manfaat kepada Allah, tapi beri manfaat pada manusia. Maka Allah menyebutkan bahawa sifat Allah itu perkasa. Bila kita sebut perkasa, tidak perlukan makhluknya. Dan hamid, terpuji, arti tidak perlukan pada pujian hambanya. Kerana Allah itu sudah pun hamid, maha terpuji. Kalau sekiranya seluruh manusia ini tidak memuji Allah, tidak terkurang sedikit pun kepujian Allah. Tidak sedikit pun berkurangan. Maka ini adalah Allah SWT. Supaya mereka mengetahui, pertama, hidayah ini memuliakan diri mereka. Yang kedua, hidayah ini berpunca daripada Allah supaya mereka berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah SWT dan menghargai nikmat ini. Tuan-tuan, bila kita dapat hidayah, kita menghargai. Kerana ini pemberian Allah. Ini bukan hasil usaha kita. Ini bukan kerana kita pandai buat tu, buat ni lalu dapat hidayah. Ini bukan sebab itu, sebab ini. Sebenarnya ini adalah anugerah Allah. Yang Allah kurniakan pada siapa yang dikehendaki. Sebab itu orang-orang yang beriman, bila diilhamkan dengan kebaikan, dan setiap kali diilhamkan kebaikan, dia akan berkata Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan, kita boleh ke masjid. Alhamdulillah kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah terbuka hati kita nak belajar tafsir Quran. Alhamdulillah kita diberikan istiqamah. Maka ini semua adalah pilihan Allah. Bukan kerana kita. Kita apa sangat. Kita tak ada nilai di sisi Allah. Allah boleh ganti orang lain. Wa in tatawallaw. Sekiranya kamu berpaling, yastabdillahu qauman ghairakum. Thumma la yakunu amsalakum. Kalau kamu berpaling daripada perintah Allah, Allah ganti kaum lain, umat lain. Kemudian mereka ini tak akan jadi macam kamu. Lebih baik pada kamu. Supaya kita tahu tuan-tuan sekalian, hidayah yang kita dapat ini anugerah Allah. Pilihan Allah. Sebab itu disebut dalam hadis, setiap kali kita dapat kebaikan atau diilhamkan kebaikan, pujilah Allah. Faliyahmadillah. Maka hendak dipuji Allah. Tapi kalau dicenderung kepada kejahatan, dia cenderung kepada fikiran-fikiran negatif. Idea-idea negatif, maka apa perlu dibuat? Kata Nabi SAW, fala yalumanna illa nafsah. Maka jangan dia mencela melainkan dirinya sendiri salah. Kamulah salah. Barangkali sebab kita sombong. Akhirnya tak lagi ilham kita buat baik. Ilham kita buat jahat pula. Kerana itu tuan-tuan, bila ada sikap negatif dalam diri kita, sifat jahat dalam diri kita, cepat-cepat berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bila ada baik, cepat-cepat kata Alhamdulillah. Jangan biarkan kejahatan itu terus menjadi ala bisa tegal biasa kita. Sehingga kita tak nampak yang jahat itu jahat dalam diri kita. Maka orang yang bila dia tak nampak jahat itu jahat dalam dirinya, maka sebenarnya dia sudah menghampiri pintu kebinasaannya. Lagi mana dia sedar, dia masih ada takwa. Tak sedar ada sifat kurang dalam dirinya, dia sudah kehabisan bekalan takwa. Maka berhati-hati. Kemudian kata Allah. Allah, dialah Allah. Siapa Allah? Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang baginya segala yang di langit dan segala yang di bumi. Apa maksud segala yang di langit dan segala yang di bumi? Kata para ulama, yang dimaksudkan Allah lah yang mencipta segalanya. Allah lah yang menguasai segalanya. Semua itu hamba kepada Allah. Allah lah yang menguruskan segala-galanya dan mentadbirkan segala-galanya. Khalqan
wa mulkan wa abidan wa tasrifan wa tadbiran. Allah yang ciptakan semua. Langit bumi ini tak ada satu pun boleh dakwa kata dia buat. Ada orang gila-gila dia dakwa matahari tu dia punya, maka dia pun samang seluruh penduduk dunia ni sebab gunakan cahaya matahari dia tanpa izin. Dia dakwa masuk surat khabar. Dia dah patentkan matahari bulan tu dia punya. Dia ada ISBN dia. Maka orang pun samang balik sebab matahari panas sangat itu dia samang balik sebab panas sangat. Bilion pula samang. Tuan-tuan, orang gila, permainan orang gila. Mendakwa benda yang mereka tak buat apa-apa. Tapi zaman kita katakan kegilaan ataupun i'jabun nafsi bil mar'i, i'jabun nafsi bira'yihi, zaman orang teruja dengan pendapat sendiri. Zaman orang rasa mereka ni hebat, mereka bercakap menunjukkan kegilaan mereka yang jelas. Allah menyatakan, langit dan bumi yang menciptakan, yang menguasai, yang menguruskan aku. Sebab itu Allah menyebut Allah. Dialah Allah. Siapa Allah? Allazi yang lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baginya segala di langit dan di bumi. Ciptaannya, pengurusannya, ketundukannya, takbirnya, semua. Wa wailul lil kafirin. Dan celakalah orang kafir. Min azabin syadid. Dengan azab Allah yang pedih. Bila Allah Ta'ala menyebut segala-galanya milik Allah, tiba-tiba Allah menyebut celakalah orang kafir. Yang ni yang cuba menyembah mana-mana makhluk Allah dan menjadikan ia Tuhan. Celaka kamu. Ini semua makhluk aku. Dan kalangan yang mendakwa bahawa mereka yang menguruskannya. Celaka kamu. Aku yang menguruskannya. Aku yang menciptakannya. Ya, bila Fir'aun kata sungai Nil aku kawal. Dan demikian juga raja-raja yang mengaku Tuhan sebelum ini dan selepas itu mendakwa menguasai alam. Allah kata ini langit bumi semua kejadian ciptaannya milik aku. Celaka orang kafir yang mengingkari bahawa ia milik aku. Atau yang cuba sekutukan makhluk-makhlukku dengan menyembahnya. Kemudian Allah menyebut apa dia sifat orang kafir. Mereka ada 3 sifat utama. Dalam ayat yang ketiga Allah kata allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Mereka lah orang-orang yang lebih mencintai dunia daripada kehidupan akhirat. Orang ini amat cintakan dunia, melebihkan dunia, mengutamakan dunia, beramal untuk dunia, lupa akhirat, alpa akan akhirat, bahkan tidak meyakini akhirat. Maka Allah menyebut sifat orang kafir pertama ialah orang-orang yang amat cintakan dunia. Sebab itu orang beriman, dia kena tahu kadar mana cinta dia pada dunia. Tuan-tuan, kadar mana cinta kita pada dunia? Kadar mana cinta kita pada isteri kita, pada anak-anak kita, pada harta benda kita, pada jawatan kita? Kadar mana? Kalau seluruh nyawa kita, maka kita adalah seperti orang kafir. Kerana setiap makhluk dia ada kadar dia. Kadar maksudnya hak dia. Kita mencintai isteri kita, cinta tak cinta? Cinta tak suami cinta, anak-anak cinta. Itu fitrah. Tapi yang punya kadar. Kadarnya tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Dan tidak boleh menjadi prioriti daripada cinta pada Allah. Ini yang disebut dalam hadis. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 perkara penyebab kepada kemanisan iman. Iaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya keutamaannya daripada segala-galanya. Maka anak-anak kita bukan keutamaan kita dalam perintah Allah. Maksudnya perintah Allah jadi keutamaan. Maka anak-anak kita tertakluk dengan perintah Allah sebagaimana kita tertakluk isteri kita, pasangan kita dan sebagainya. Dan sifat mereka kedua kata Allah, wa yasudduna an sabilillah. Mereka ini bukan sekadar cinta dunia satu hal. Mereka menghalang semua perkara yang berkait dengan jalan Allah. Tentang ayat ini, walaupun khusus kepada orang kafir yang menghalang jalan-jalan para Nabi. Menyekat orang daripada ikut Nabi. Termasuk juga macam hari ini, orang-orang yang menghalang seluruh perintah Allah. Nak jalan hukum hudud, dia tak kasih. Kemudian ditimbulkan kebencian-kebencian. Nanti buat hukum hudud, potong habis tangan. Tak ada tangan. Nak wajibkan solat, jangan paksa solat, nampak ganas. Nak wajibkan tutup aurat, jangan. Ini semua cuba menghalang jalan Allah. Bila kita katakan kuat kuasakan undang-undang solat, jangan. Bila orang Islam berusaha minta kuat kuasa undang-undang zakat. Tuan-tuan kena tahu zakat kita belum ada undang-undang.
yang menguatkuasakan. Artinya kalau tuan-tuan tak bayar, tak ada implikasi undang-undang. Kalau tuan-tuan tak bayar zakat, ada tak implikasi undang? Tak ada. Tuan-tuan tak bayar LHDN, ada implikasi undang-undang. Harta disita, issue bankrupt, muflis, tak boleh travel, pasport dipegang. Hukumannya mandatory, jadi pilihan. Buat imam bayar. Macam mana pun kena bayar. Tapi kalau tak bayar zakat, kalau ada seorang hamba Allah tak bayar zakat, ada tak implikasi undang-undang? Tak ada. Dulu pernah diusahakan untuk buat undang-undang ini. Sekitar tahun 2001, saya masih ingat. Untuk dirangkan undang-undang ini. Tapi tidak berjaya. Mereka menghalangi. Padahal tuan-tuan zakat itu yang patut menjadi hukuman mandatory berbanding LHDN. Lihat bagaimana orang menghalang perintah Allah. Kalau zakat ni mandatory, bayangkan penghutan zakat tadi jauh lebih banyak daripada LHDN itu sendiri. Kalau mandatory, maksudnya diwajibkan. Secara undang-undang. Dia memang sudah diwajibkan secara syariat. Undang-undang tak ada. Maksudnya kalau saya 5 tahun tak bayar zakat, 5 tahun tak ada apa-apa. Secara hukum dunia. Ada tak polis tangkap? Kenapa polis tangkap? Sebab tak bayar zakat. Tak ada. Sepanjang tuan-tuan hidup daripada zaman merdeka sampai sekarang, pernah tak tuan-tuan dengar? Tak pernah dengar. Orang kena tangkap sebab tak bayar zakat. Demikian juga penguatkuasaan undang-undang solat. Tuan-tuan kalau kita tak solat, kenapa apa tak? Tak kena apa-apa. Kalau undang-undang yang ada, katakan ada lah di mahkamah syariah, boleh dicabut di mahkamah persekutuan. Boleh dicabut. Akhirnya kalah. Kalau tak semayang, ada tak kita dengar orang ketangkap sebab tak semayang? Tak ada. Kita tak dengar. Yang kena tangkap langgar lebih syarat, kita pernah dengar. Buat langgar undang-undang ni. Mungkin kena tangkap. Tapi tak solat. Walau solat itu tiang agama. Bila nak buat, mereka kata jangan paksa. Hatta di sekolah-sekolah kita nak banyakkan pendidikan agama. Jangan jadikan sekolah kebangsaan sebagai sekolah agama. Nak belajar agama, pergi pondok. Cegah juga. Nak tambah sikitlah silibus pendidikan Islam di sekolah kebangsaan. Mereka kata, inilah sebab orang kafir takut masuk sekolah kebangsaan. Itu semua alasan. Bila buat surau, buat solat berjemaah kat surau, mereka menentang. Kenapa buat solat berjemaah di sekolah kebangsaan? Nak buat sekolah agama. Ini persis kata ulama. Kalau ayat orang kafir, mereka menghalang setiap perintah-perintah Allah, setiap perintah-perintah Rasul. Demikian yang berlaku pada zaman kita sekarang, bila kita nak implementkan atau kita nak tatbiq segala hukum-hukum hakam Allah yang memang wajib, bukan maklum minad din bid-darurah, akhirnya mereka gunakan pelbagai alasan. Jangan buat. Kita nak wajibkan tutup aurat. Di satu sekolah di Kuala Lumpur, sabar di mahkamah bila pengetua suruh cikgu tu pakai tudung. Sabar. Dan ada pelajar tak nak pakai tudung, dicabar di mahkamah. Suka saya tak pakai tudung. Akhirnya kita dapati betul. Orang Islam kalau dia pergi sekolah tak pakai tudung, tak wajib. Dia tak boleh dikenakan undang-undang. Kemudian tak nak ambil subjek pendidikan Islam. Saya nak ambil lukisan. Cabar pula di mahkamah. Aneh orang-orang ni. Islam. Orang Islam yang seringkali bila kita nak laksanakan Islam, mereka prejudis. Mereka cuba menghalang. Kita nak kuasakan undang-undang faraid di peringkat nasional. Pun tak boleh. Tuan-tuan tak bagi harta faraid pun senyap macam tu. Nak jadikan ia suatu undang-undang yang ditatbikkan pada seluruh masyarakat. Islam khususnya. Bak semayang, bak puasa. Tuan-tuan kalau orang tak semayang kena tangkap. Ya itu cuma undang-undang kecil dalam kita katakan jenayah syariah, mahkamah syariah. Yang terhad penguatkuasaan dia, polisnya. Dia tak pergi kepada mahkamah ataupun undang-undang yang betul. Biar cuba buat undang-undang betul yang tak puasa tu. Bolehlah semua orang berpuasa. Maka ini juga golongan penghalang kepada perintah Allah. Kalangan orang Islam. Itu kalau kita wajib baca Quran kat sekolah lagi dimarah. Nak baca Quran, pergilah kelas Quran, pula masuk sekolah. Begitu suara-suara sumbang ni akan sentiasa ada. Nak belajar bahasa Arab kat sekolah dia tak kasih, nak tambah pendidikan zaman pendidikan tak kasih. Itu belum cerita nak pakai kopiah, nak pakai serban lagi tak kasih. Sebut je benda-benda Islam, mereka akan halang habisan. Tuan-tuan tengok. Siapa yang halang? Orang Islam. Menghalang habis-habisan. Nak buat surau masjid pun dihalang juga. Tapi Islam. Jadi mereka ada sifat. Supaya mereka tahu sifat ini sama macam orang kafir. Wa yasudduna an sabilillah, menghalang setiap perkara yang menyentuh perintah Allah. Dan yang ketiga, wa yabghuna iwaja. Mereka nak jadikan jalan ini sebagai jalan bengkok. Artinya kalau kita amal Islam sungguh-sungguh, oh teroris.
Kalau amal Islam sungguh-sungguh, ini ekstremis. Mereka nak jadikan jalan, Islam ni jalan betul. Tapi mereka cuba gambarkan ia sebagai wajah, bengkok. Ada seorang pemain bola sepak. Saya ingat nama dia Frank Ribery. Dia Muslim, Perancis. Isterinya orang Morocco. Waktu dia berada di kelab Perancis, dia pergi solat. Solat, naiklah Lamborghini, dia pergi solat. Dia ada fenomena di dalam sukan bola sepak. Pemain-pemain Islam, dia agak praktik Islam. Lalu mereka mengkritik, kata ini menuju ke menjadi orang pengganas, kata dia. Dia anggap ganas, padahal itu jangan betul pergi semaya, dia anggap ganas. Bukan bila sebahagian daripada pemain ternama di dunia tidak mahu buat ujian dadah pada bulan puasa kerana mereka berpuasa. Tak mahu. Maka dia ini gambaran Islam ganas. Islam ini yang akan membahayakan negara Perancis sekular. Sebab itu mereka haramkan burqa ataupun purdah. Mereka menghalang-halang tu, halang ni. Mereka jadikan jalan betul Islam itu sebagai jalan yang bengkok. Hari ini kalau kita cuba beramal Islam dengan betul, dia nampak kita secara serong. Dia nak Islam yang moden. Islam moden dalam perkiraan dia tak pakai tudung, tak payah belajar, salang semua lelaki perempuan, sembahyang pun tak payah. Ini Islam yang moden. Islam yang boleh raya semua raya. Hindu dia boleh raya, Kristian dia boleh raya, yang boleh makan babi, yang boleh minum arak. Ini Islam moderate. Lalu mereka memperjuangkan Islam moderate ni dengan membebaskan diri daripada perintah Allah. Bila orang tu dekat dengan perintah Allah, tak nak bersalam dengan perempuan, ini pengganas. Tadi ada orang Islam yang memang berpegang teguh. Bila mereka jumpa dengan mana-mana perempuan, mereka tak nak salam. Mereka buat macam ni. Ada seorang orang Islam, pemimpin masyarakat. Bila pemimpin sebuah negara bukan Islam di Norway, kalau tak silap saya, dia datang nak salam, dia terus bagi bunga. Dia tak nak salam. Dia tak ulur tangan, dia macam ni dan dia ulur bunga jam dengan bunga. Nak tunjuk, ini prinsip kami. Kami orang Islam tak salam. Itu digambarkan ganas. Kita bila tak salam perempuan dianggap sebagai ganas. Yang cium perempuan, peluk perempuan suka hati itu tak ganas. Itu ialah kita kata mesra alam. Kata begitu cara mereka memberi satu gambaran. Bila kita hantar anak-anak sekolah agama, nak hantar jadi pengganas tu, kita nak hantar anak sekolah agama ni memang tempat tak ada masa depan. Nak kerja apa agak-agak? Mesti lepas tu kerja mencuri. Tak ada kerja. Tetapi ini gambaran mereka. Jalan yang betul tadi, mereka jadikan iwajan, bengkok. Jadi bila seorang cuba mempraktik Islam dengan betul, baik dengan pakaian, baik dengan percakapan, baik dengan apa sahaja yang berkait dengan agama Allah SWT, mereka cuba gambarkan ini Islam yang menakutkan. Atau kalau kita beri Assalamualaikum, mereka cukup takut kalimah itu. Biar ucap selamat pagi, selamat sejahtera, selamat petang. Tapi jangan sebut Assalamualaikum. Akhirnya beberapa channel, negara sekular, tidak membenarkan pemberitanya mengucapkan Assalamualaikum. Tapi mereka hanya dibenarkan sebut salam sejahtera. Tak boleh Assalamualaikum. Tentu begitu mereka takut. Begitu jalan yang betul tadi, yang Allah sebut, wa yabghunaha iwaja, mereka jadikan dia bengkok. Yakni mereka jadikan jalan yang betul itu jalan yang menakutkan. Dengan gambaran-gambaran yang songsang. Begitulah perangai orang kafir. Kemudian kata Allah lagi, ulaika fi dhalalin ba'id. Mereka lah orang yang memang sesat. Yang sesat ni orang ni lah. Kesesatan yang amat jauh. Wa ma arsalna min rasul. Tidak kami utuskan rasul. Illa bilisani qaumih. Melainkan mengikut lidah kaum yang diutuskan. Liyubayyina lahum. Supaya dapat menjelaskan dakwahnya dengan sejelas-jelasnya. Fayudillullahu man yasha. Dan walau bagaimanapun jelas dakwah itu, tetapi yang menyesatkan, yang memberi hidayah itu Allah. Wa huwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik, kenapa Allah Ta'ala menyebut tentang, bila disebut para Nabi, sudah diberi segala alat-alat yang memudahkan dakwah mereka, termasuk mereka tidak bercakap bahasa asing. Mereka bercakap bahasa kaum setempat. Yang Arab cakap Arab. Yang Ibrani cakap Ibrani. Yang Suryani cakap Suryani. Mereka cakap bahasa supaya jelas benda itu dalam hujah. Tetapi masalah hidayah bukan masalah jelas atau tak jelas. Masalah hidayah ialah masalah hati. Dengan kedegilan, dengan keegoan, dengan kita katakan keras kepalanya, maka itulah penyebab Allah menyesatkan kelompok dan golongan ini. Orang yang benar-benar mendengar hujah dan tadabbur akan kebenaran, maka Allah akan beri hidayah.
Kerana Allah tidak sesatkan orang secara sembrono. Allah menyesatkannya mengikut peraturan Allah. Dan Allah memberi hidayah mengikut peraturan Allah. Dan Allah itu maha perkasa. Termasuk maksud perkasa. Kalau sekiranya seluruh manusia tak beriman, dia tak akan beri kesan apa-apa. Dan mereka berkonspirasi untuk menjatuhkan agama Allah. Allah itu perkasa. Agama Allah tak pernah jatuh. Bahkan ia sentiasa berkembang. Al-Hakim. Dan Allah itu bijaksana dalam segala ciptaannya. Dan baik dalam hikmah atau kebijaksanaan dalam memberi hidayah pada siapa dan menyesatkan siapa. Yang diberi hidayah memang layak dapat hidayah. Yang disesatkan memang layak sesat. Dia kerana degil dia, jahat dia, keras kepala dia, ego dia, semua. Dan memang layak. Umpama beginilah kalau kita tengok budak sekolah. Yang berjaya dan yang gagal, kita kata memang dia berhak berjaya. Sebab dia rajin ke sekolah, dia rajin tuan nota, dia rajin tuan cikgu. Yang ni memang patut tak berjaya. Ini ponteng kelas, degil lawan cikgu, tak bawa buku. Periksa tak datang, memang layak. Lihat bagaimana kita melihat hikmah tu. Kegagalan dan kejayaan. Demikian Allah bila beri hidayah, ada hikmahnya. Memang dia punya ciri-ciri yang melayakkan dia. Yang Allah sesatkan, memang mereka ada ciri-ciri yang menyesatkan. Dan mereka tidak untung untuk berada bersama dengan orang-orang dapat hidayah. Kerana sifat jahat mereka tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.